Fiona kasihku, Fiona namamu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke guys? Lampu Kak Nur kurang pencahayaan ke bagaimana? Jap, dengar suara sekejap. Hello. Jap, mak kau ni semua dia nak buka kan, dia nak tekan, lepas tu suara, nampak tak? Kiri, kanan, depan, belakang, semua dia nak tekan. Apa khabar korang? Korang makan apa hari ni? Kak Nur lapar lah. Kak Nur hari ni tak dapat nak bawa korang keluar daripada kawasan. Tak adalah. Sebenarnya Kak Nur nak bawa korang dekat Taman Astakuna Kak Nur kan, dekat balcony tu. Tetapi kita kenalah bagi sokongan nak macam mana semalam. Orang kedai tu dia tak buka bunyi sangat kuat-kuat. Tak apalah, hari ni dia buka lagu Fiona. Kak Nur pun duduk menyanyi. Okey. Nak salahkan orang. Itulah Kak Nur rasa dah tiba masa untuk Kak Nur mencari satu tempat yang digelar sebagai office. Macam tu kan. Bukanlah maksudnya kena renovate balik lah bilik ni. Aduh, macam mana tu? Hai, macam-macam guys. Macam-macam. Okey, dengar suara. Ya. Okey. Sebelum tu boleh ke tolong Kak Nur sharekan live Kak Nur dekat wall page anda ataupun dekat korang punya ni lah, dekat korang punya home. Nanti senang lah nak tengok balik. Kak Nur kau ni masih apa tu? Masih ada ni, dengar lah. Kan aku juga nak share. Aku juga nak cakap. Tak apalah sister. Sebab kata cikgu Kak Nur, kau masuk kelas kau kena humble. Start daripada kosong. Jangan nak tiba-tiba rasa bagus sangat. Kalau rasa bagus sangat, ilmu pun tak nak masuk. Itu. Kita cerita pasal adab nak. Adab lah nak. Adab. Okey, Kak Nur pun dah tak tahu mana lah Kak Nur punya grup ni kan. Tapi tak apalah, Kak Nur bercerita berceloteh je lah untuk ibu-ibu kat luar sana supaya kita semua dapat manfaat. Sila follow DKHQ dan follow Nur Ayu Sahat punya Facebook. Okey, dah. Kejap guys, bagi Kak Nur take nafas sekejap sebelum Kak Nur apa-apa meneruskan perjuangan dan apa sebagainya. Kejap ni. Kejap lah tu. Kejap. Sabar Kak Nur, sabar. Yelah, sabarlah ni. Tak nampak jap. Tadi take nafas macam bercakap. Macam mana Kak Nur take nafas dan bercakap kan? Kejap. Sabar. Kak Nur baru habis kelas. InsyaAllah sekejap lagi kan sambung lagi. Tak apalah, Jumaat kita sebar dekat kita punya wall juga. Mesti korang macam, Nur Ayu Sahat ni dengan mana dia ni? Sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Macam mana ni? Nur Ayu Sahat. Share kat Nur Ayu Sahat. Dia macam ada masalah. Tak apalah Nur Ayu Sahat. Tak apalah. Okay. Tarik nafas. Tarik nafas. Dia tak boleh sebab nama dia sama kot. Tak apalah adik. Tak apalah. Akak duduk dah diam-diam dekat sana, kat pitch tu diam-diam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kak Nur nak cari soft light lah. Soft light tu apa? Dia bukan soft lens bukan soft lens. Kak Nur dah tak boleh nak pakai apa nama ni, contact lens. Nanti mata Kak Nur lagi mengalami komplikasi. So Kak Nur terpaksa pakai cermin mata untuk melihat cermin hatimu. Gitu. Ciao. Okay. Itulah Kak Nur tengah cari apa tu ke benda soft light. Kalau yang ambil kamera tu yang macam lighting tambahan tu kan untuk ambil gambar dan sebagainya. Kenalah sikit guys. Kalau tidak nanti korang tengok live Kak Nur macam mendung je. Lepas tu korang pun syahdu kan. Tak apa. So tadi Kak Nur nak share satu ilmu berkenaan dengan hari Jumaat ni. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Berkenaan dengan apa guru Kak Nur cakap. Dia ni profesor. Kak Nur suka bercerita kan. Sementara tu Kak Nur nak mendapat ilham ni. Nak makan apa ni? Nasi ada, lauk dah ada, nak masak. Tapi hari ni macam ada kelas. Sekarang lepas habis office hour kan, baru dah boleh pergi shopping, beli barang dapur kan. Mak-mak sangat kan. Shopping beli barang dapur tu. Happynya. Korang dapat tak rasa macam tu? Seronok kan mak-mak kan? Gitulah. Lepas tu dapat beli benda-benda yang kita suka tu kan. Contoh kalau ibu-ibu suka menanam pokok macam Kak Nur tu kan. Pokoknya tu kan. Ya Allah, dapat beli tanah tau. Tanah dalam kampit. Bukan beli tanah
harta benda pusaka tu kan, itu baru tanah dalam kampik dah happy. Kalau kita boleh beli tanah tepi laut, lepas tu ada air terjun kat belakang, itu macam lukisan kan Kak Nur. Masa Kak Nur kecil-kecil, Kak Nur lukis tu, lukis gambar rumah, lepas tu belakang ada gunung, lepas tu ada highway. Macam senang, macam bandar jugalah, gunung tepi bandar. Lepas tu macam ada air terjun, lepas tu rumah dia ada laut juga. So semua orang confused, Kak Nur nak duduk kat mana? Kak Nur pun confused. Kenapa Kak Nur cerita pasal benda tu hari ni? Sebab Kak Nur pernah menjalani lay counselor punya what we call that, punya license dulu tau. Kak Nur pernah ambil sebelum Kak Nur terjerumus. Kak Nur ni belajar doktor, medik, lepas tu Kak Nur graduate jadi doktor, lepas tu Kak Nur sakit. Bila Kak Nur sakit, Kak Nur menjalani terapi dan sebagainya. Dia daripada Kak Nur melalui tu, hati Kak Nur macam meronta-ronta untuk macam nak lagi tahu, nak tolong lagi orang. Sebab Kak Nur punya kepuasan, kalau Kak Nur tolong diri Kak Nur je, yes, that's good. Tapi Kak Nur dapat power, bila Kak Nur tolong orang, Kak Nur dapat lagi power untuk membantu diri Kak Nur, untuk membantu korang. Nampak tak? Nampak macam tu. Sebab Kak Nur ni mungkin ada ego lah. Kak Nur ada satu ego yang macam, selagi aku tak boleh nak bagi sesuatu dekat seseorang, contoh dekat madrasah ke, dekat anak yatim ke, dekat keluarga Kak Nur, yang selagi Kak Nur tak boleh bagi mereka apa yang Kak Nur suka, Kak Nur tak boleh bagi kat mereka benda yang Kak Nur suka tu juga, lepas tu Kak Nur tak payah melihat mereka meminta-minta kat tempat lain, selagi tu Kak Nur rasa hidup Kak Nur tak puas. Hidup Kak Nur tak puas. Sebab Kak Nur rasa sedih. Kak Nur merupakan anak yatim piatu masa Kak Nur kecil. Ya. Tapi Kak Nur dibesarkan dengan keluarga lah. Kan? Dibanding Kak Nur lah kan, dengan sahabat-sahabat Kak Nur. So waktu Kak Nur kecil, Kak Nur pernah jadi anak yatim piatu sampai Kak Nur masuk universiti. Kak Nur terpaksa membawa Kak Nur punya surat tawaran atau apa-apa tu. Kak Nur kena pergi naik sana turun sana untuk minta bantuan pembelajaran, bantuan kewangan. So daripada kecil tu Kak Nur dah rasa macam, aku kena ada duit, aku kena ada yayasan yang aku ada duit yang aku boleh bantu orang tak tahu aku siapa. Gitu impian tinggi kan. Tapi sekarang ni kena lah tahu siapa. Kau tengok kata spam, siapa Kak Nur tu, siapa Deka tu, siapa Nurisaha tu, siapa main A Deka team tu, tahu spam pula kan. Yang penting suara Kak Nur takkan berubah, insya-Allah. Abang ingat apa, penyanyi je suara kan. At least korang tahu, kalau korang macam terdengar suara Kak Nur macam, oh inilah Kak Nur kan. Mana dah tahu time tu Kak Nur macam tu kan. Tak nak sebut Jumaat ni sebut kan, Allah makbul macam mana kan. Alhamdulillah makbul ya Allah. Itulah ceritanya. So sebenarnya Kak Nur ceritakan korang apa, bila guru Kak Nur cakap lah tadi macam masuk dekat satu kelas ataupun kita buat satu perkongsian ilmu, kita kena kosongkan kita punya cawan. Cawan putih ni kita kena kosongkan dia untuk kita masukkan air. Untuk dapat level nak kosongkan cawan ni, walaupun kita berada dekat kita ni umpama ilmu kita ni semua lautan kita dah masukkan dekat dalam bekas kita tu kan. Tetapi kalau kita tak boleh nak belajar untuk kosongkan sementara kita punya cawan ni, kita belum layak lagi lah untuk menjadi seorang hamba kepada pencipta kita. Kak Nur kanas saya. Ya, Kak Nur pun baru dapat ilham tu kan. Tengok langit, tengok korang, tanya pasal softboard. Maksudnya kita nak ajar kita humble. Betul, masa mula-mula Kak Nur masuk kelas kan, Kak Nur belajar. Yelah, kita memang siapa orang Melaka? Orang Melaka, orang Johor. Kita pergi sekolah agama kan. Kita macam pagi kebangsaan, lepas tu petang pergi sekolah agama kan. Memang kau daripada kecil kau kenalah belajar fardu ain, fardu kifayah kan. Belajar apa tu, sirah, apa lagi kena mengaji kan. Nakal-nakal macam mana kita pun basic insya-Allah ada lah. Akan ada lah kau terbang kat mana-mana negara, kau terbang ke US ke New York City ke Melbourne ke Australia dan sebagainya. InsyaAllah tu ada lah basic. Kau jangan nak gebang paling tidak pun kau pergi sekolah agama kan, kau pergi beli pakcik tu jual donat ke, jual coki-coki 20 sen kan. Lepas tu kau masuk kelas, kau tidur kan. Tak kisahnya. Kita belajar bahasa Arab guys, kan belajar bahasa Arab sampai 15 tahun. Lepas tu boleh cakap ke? Boleh lah bahasa ni ataupun apa yang kita buat, kita kena bercakap tau. Kita kena amalkan. Tak kira lah apa kita buat tu, kita kena ulang dan kita kena tambah. So pasal adab tadi tu,
Rasa Kak Nur sakit? Kak Nur dalam keterpaksaan, Kak Nur belajar pasal adab dulu daripada kebanyakan guru-guru Kak Nur kebanyakan guru-guru Kak Nur sampai sekarang ni mereka akan terapkan adab. Adab tu macam ni tau guys, tak guna kau pandai-pandai, tak guna kau hebat-hebat, tak guna kau berpangkat di atas tapi kau tak beradab. Adab tu apa? Peradaban dunia itu sangat penting. Kalau tak ada peradaban dunia, maka negara kita atau dunia takkan menjadi dunia sekarang. Kak Nur, itu dah macam nak pilihan raya. Ketepikan pilihan raya seketika sekarang ni, pilihlah saya. Pilihlah Deka dan Mind A punya produk, okay? Tak ada kerja lain. Tak ada. Masa adab tu Kak Nur pergi kelas. Kak Nur dapat belajar secara profesional, kan? Profesional secara saintifik, profesional ni lah. Memang guru Kak Nur akan cakap, okay, no matter what you do, when you come to my class, whether you are professor, you are the doctor, you are CEO, you COO, CFO, WFO, kan, semua kan? Semua-semua tu kan? Just set your mind, set your heart, started from zero. Absorb all the knowledge. Kak Nur. English kan? Tak apa lah, subtitle tu ada subtitle. Absorb all the knowledge. Later, after we finish our course, try to adapt with your own experience. See a people. Gitu. See a people as a human touch, as a human being. Because trust me, wah, Kak Nur dah sampai dekat situ Kak Nur, dah sampai kan. Percayalah, percayalah. Apa yang kita dapat tu, kita sentuh orang daripada hati, insya-Allah ia akan berkah sampai kita mati. Yes guys, so bila Kak Nur dengar tu, Kak Nur selalu rasa humble, Kak Nur rasa macam rendah diri. Humble tu penting, tapi kalau rasa rendah diri sampai kau merendahkan diri kau tu, yang kau rasa kau tak ada value, memang kita akan memudahkan orang lain pijak kita. Contohlah, kita punya badan tak ada antibiotik, kita dah tentu sakit, lepas tu antibody kita dah kurang, lepas tu kita duduk lagi dalam kawasan yang ada virus negatif, memanglah kita secepat sangat akan ada recurrent punya penyakit lah. Tapi bila dalam keadaan remission tu macam keadaan Kak Nur sekarang lah, yang macam stabil kan. Sakit tu ada, nak buat macam mana? Dia dah chop kat sini, dia dah ada dekat sini, dia dah dekat sini kan, tak nak buat apa. Cuma bila dalam keadaan remission, sakit tu datang ke ataupun cabaran tu datang ke, dia memang tertonggeng lah sekejap. Dia macam korang tengok WWE, whatever tu kan, yang kalau orang gaduh kan, memang kita akan dapat punch tu, kita akan dapat boom, tumbuk sana, boom, tumbuk sini, kita akan dapat benda tu guys, memang akan dapat. Tapi di saat kita nak bangun balik tu, kita nak bangun balik dalam keadaan beberapa second, atau kita nak bangun balik dalam keadaan beberapa tahun kemudian, atau kita nak bangun dalam keadaan beberapa peradaban dunia yang akan datang. Ataupun kita rasa menyesal bila kita dah bangun dekat alam barzah. Kan? Kan? Tapi bila Kak Nur dapat perkongsian daripada guru Kak Nur tu, yang macam Kak Nur berfikir macam ni, dan Allah ilhamkan Kak Nur boleh bercerita dengan korang, berceloteh ala-ala mak-mak macam ni. So it's like big aha untuk Kak Nur, dan Kak Nur pun nak dengar balik rakaman ni. Guys, tengoklah kakak kau, dia dah tulis semua ayat-ayat cinta kat korang, tapi cakap Allah bagi lancarkan apa yang dapat menyentuh hati anda. Sebab itu ni Kak Nur, setiap kali apa yang Kak Nur buat, biar benda tu tersentuh dekat hati anda. Sebab pemikiran akal kita, mungkin kita akan mengalami kekurangan satu hari nanti. Kita tak tahu, Allah nak uji kita, tetapi hati kita, installation yang ada dekat hati kita ni, roh kita ni kan, memang kita ada sel di otak yang memory tu memang ada melekat dekat jantung kita guys. Sebab tu orang kata tapi korang boleh tengok saintifik punya kajian lah, perwatakan kita ataupun apa yang kita buat kan, ini dekat hati ni akan mempengaruhi satu tubuh badan kita. Wah Kak Nur dah macam undilah saya. Jangan lupa support Mind A dekat team, dan support Mind A dekat team yang berhampiran dengan anda. Sedih lagi iklan. Aduh, kakak kau ni. Yelah, ada hari boleh lah kita cerita-cerita pasal apa benda tu. Kalau korang perlukan Kak Nur explain apa tu Pentagon Max, apa tu Deka, apa tu Deka 28, apa tu Nukman, apa tu vitamin Dakitani dan sebagainya, boleh Kak Nur explain. Cuma ada hari-hari yang kita rasa macam langit tu luas. Langit tu luas. Sebab Kak Nur nampak langit tu putih, ada awan. Langit biru Kak Nur, awan tu putih. Maafkan saya, kadang-kadang saya cakap selamba je. Macam tu kan. Janji yang paling penting hati tu sampai kat korang. Korang faham niat Kak Nur, mak-mak nak cerita ni. Okay, so adab tu.
Kau nampak tak mak kau punya banyak vocabulary. Nak buat macam mana guys? Inilah kerja Kak Nur. Inilah tugasan Kak Nur yang diberikan daripada kelebihan Tuhan bagi Kak Nur kan. Kan? Untuk cerita kat korang-korang ambil lah kan. Agak-agak bercelotel lah cerita-ceritanya kan. Tak ada pun nak ngajak tak ada cerita. Kita cerita sama-sama. Sebab tu dalam Quran pun bercerita guys. Daripada penceritaan tu ada pengajaran yang akan menyebabkan sel-sel kita DNA dia akan menyerap. Mungkin berkah dekat kita, supaya berkah dekat keturunan kita dan kita bersama. Wah, kita support lah kita ni. Bos naikkan gaji. Okay, so pasal adab tu, itu pasal dunia profesional. And then we go to Kak Nur belajar balik baca bismillah. Kak Nur belajar balik daripada guru-guru agama. Kak Nur belajar balik. Kak Nur punya pembelajaran sekarang ni, apa yang Kak Nur tengok, wallahi daripada satu benda pokok sekalipun, Kak Nur belajar daripada mereka. Macam mana nak survive. Mungkin korang rasa macam, alah Kak Nur borak-borak santai, sampel-sampel macam ni. Guys, Kak Nur pernah tak boleh bercakap guys. Kak Nur pernah berada terlantar di katil, tak boleh bercakap, nak cakap keluar perkataan lain guys. Kau bayangkan selama ni Kak Nur banyak bercakap, lepas tu Kak Nur tak boleh bercakap, lepas tu bila Allah bagi limbat bercakap, Kak Nur cakap benda yang perlu. Kalau korang jumpa Kak Nur kat luar pun, Kak Nur bukan popet macam ni pun, tidak. Kalau ada sahabat-sahabat Kak Nur dekat Kak Nur lebih daripada mendengar. Kak Nur suka mendengar. Kak Nur suka mendengar, memahati dan menyentuh dengan kasih sayang. Kalau kita SOP ni, Kak Nur sentuh hati anda dengan kasih sayang mak-mak kasih sayang mak-mak jangan lebih-lebih kalau lebih nampak ni. Oh, ni ada Wolverine keluar Wolverine tadi tu. Tak ada pula. So, itulah ceritanya. Lepas tu, bila Kak Nur belajar dengan guru yang agama pula, dia ajar Kak Nur pun adab juga. Benda pertama dia kata, waktu mereka belajar pasal nak hafaz Al-Quran ni, mereka belajar pasal adab dulu. Adab. Daripada adab tu, baru kita ada kita ada rasa perasaan hamba, kita rasa perasaan bersyukur dan Allah akan naikkan darjat orang yang beradab. Lepas tu Kak Nur selalu cakap dengan korang, tak kira kita ni ada perwatakan. Kak Nur mungkin perwatakan Kak Nur yang begini, ada perwatakan orang yang serius, ada perwatakan orang yang berfikir, ada perwatakan orang yang tenang-tenang saja kan, yang tenang-tenang saja gitu kan. Tapi macam mana menyatukan mereka adalah adab. Sebab tu kita never underestimate people, just judge people with dia punya qualification. Yes, that's good. Ilmu adalah cahaya. Tetapi kalau ilmu disatukan dengan adab, maka hidup kita lebih bermakna. Kak Nur kena kejar masa lah guys. Sekejap lagi Kak Nur pukul 2.30 lepas main Jumaat kan, kena masuk kelas balik. Kak Nur tak makan lagi kan. Kak Nur kena makan. Tadi dah makan ubat tapi tak makan. Kak Nur minum air, nukuman coklat taruh dengan kopi. Tu yang Kak Nur bertenaga tu. Bertenaga tiung kan. Lepas tu makan ubat. Okey. Ada orang tanya Kak Nur. Macam mana Kak Nur? Macam mana Kak Nur maintain ni kan? Okey, dulu korang boleh nampak Kak Nur memang konsisten dulu. Everyday Kak Nur buat live 1 hari 2-3 kali Kak Nur buat. Tapi dalam keadaan waktu tu, korang memang nampak dia live lah. Kalau Kak Nur okey, ada timing Kak Nur tak boleh pun nak gerak. Kak Nur terbaring sambil bercakap dengan korang. Sebab waktu tu Kak Nur ada rasa ketakutan. Di mana ketakutan yang Kak Nur tak ada masa lagi. So, bila Kak Nur keluarkan banyak sangat idea macam tu, mungkin ada orang yang dapat tengok sebagai satu benda yang baik. Ada orang yang melihat sebagai satu benda yang menagih simpati. Ada orang yang melihat sebagai satu benda yang negatif nak tunjuk ke orang. So, daripada proses tu, Kak Nur dapat feedback. Feedback pun kita kena terima. Feedback tu Kak Nur akan gunakan dari masa ke semasa. Sehinggalah kat waktu Kak Nur sekarang, bila Kak Nur punya tanggungjawab makin besar dan impian Kak Nur makin besar, impian Kak Nur bukan Kak Nur lagi, tapi tim-tim Kak Nur juga. So, Kak Nur akan setiap hari Kak Nur akan cuba reset. Reset tu macam mana Kak Nur? Kita start all over again. Apa yang kena baik boleh. Tapi track tu dah ada. Jalan tu dah ada. So dalam hidup korang, kalau korang sakit, kalau korang ada satu impian atau apa-apa cabaran, korang kena tengok balik apa yang korang nak buat. Dulu contoh satu ilmu kan, kita akan pandang A, kita masa kecil-kecil kita dika. Huruf A tu kita nak buat huruf A besar, A kecil. Tetapi bila kita dah masuk sekolah, kita tahu A tu tiba-tiba dia boleh jadi nombor. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Ataupun A tiba-tiba dia boleh jadi U. Ataupun A dia boleh jadi alpha. Kan? So itu ilmu yang Kak Nur cuma nak berkongsikan pada ibu-ibu. Supaya ibu-ibu sampaikan ke anak-anak yang macam, siapa perempuan ni? Kenapa dia berhak untuk bercakap
dengan Dekatim. Kenapa dia berhak untuk bercakap atas nama Main A Dekatim? Dan kenapa dia berhak untuk cakap dalam nama Nur Ayu Zahad? Kenapa? Siapa perempuan ini? Perempuan ini yang telah Allah ujikan kehidupan dia. Ini wanita ini telah Allah ujikan kehidupan dia. Yang satu ketika dahulu dia nampak satu ujian yang sangat berat. Tapi bila satu level dia berdamai dengan keadaan kehidupan dia, dia nampak itu hadiah Tuhan yang selama perjalanan ini, kalau Tuhan kata, ya Allah, Ayu, kau rasa kau nak pergi belakang, bila kau, apa yang kau nak change? Kak Nur tak nak ubah satu benda pun, cuma Kak Nur nak lebih menghargai detik-detik tu. Menghargai detik-detik tu. Sebab kalau Kak Nur ubah perjalanan kita yang lalu, mungkin Kak Nur tak boleh bercakap dengan anda masa kini. Dan Tuhan bagi satu penyakit yang melibatkan DNA, bukan satu metabolik, tapi DNA yang memang kalau pusing-pusing pun ada tersangkut dekat dalam sel-sel anda kan, macam tu kan. Sama ada terkena, ataupun dia terdidik, ataupun kita pembawa. Kan dah sambung medical pula. Seronok kan. Macam tu. Sebab tu Kak Nur nak beritahu ibu-ibu, Kak Nur cakap daripada pengalaman Kak Nur, daripada hati Kak Nur, supaya nanti ibu-ibu sedar, oh anak-anak aku, asbab yang aku bantu dengan dia, dengan investment aku RM10, RM20, aku bantu dengan education dia. Tetapi dia nampak berkah kami bersatu tu, kami nak sampaikan pada anak-anak ibu. Yang mereka kena ada skill kehidupan. Mereka kena ada kasih sayang. Mereka bukan robot. Tapi waktu awal usia ni kita nak install mereka. Bu, kalau 25 tahun kita pujuk kita nak adjust balik everything, terlambat. Berat bu. Dia boleh lari bu. Tapi kalau daripada perjalanan mereka masih muda ni, masih installation baru, belum Allah hembuskan ruh dekat dalam perut kita lagi tu kan, macam tu kan ibu-ibu kan, kan belum lagi tu kita dah start install dia, kita dah cuba atas izin Tuhan. Apatah lagi kalau dia masih membesar dengan kita di bawah 15 tahun, adalah waktu yang terbaik untuk kita kongsikan the real pengalaman, because nowadays everything dekat ujung jari kita bu. Sebab tu bila Kak Nur cakap, Kak Nur bawa tanggungjawab Main A Dekatim ni atas nama Nur Ayu Zahad, jadikan cerita Kak Nur, jadikan perjalanan tim kami yang ibu rasa, aku bukan nak anak-anak aku untuk bijak dalam pembelajaran, tapi dia ada skill dan backup plan jika sesuatu berlaku kat diri mereka. Kerana ada seorang wanita ni, ada seorang makcik yang tengah bercakap ni, contoh depan mata dia, rakyat Malaysia, orang Melayu, boleh cakap bahasa Melayu. Yang tak perlu satu ketika macam Kak Nur dulu mencari orang yang di luar negara. Yang untuk ada kes rare macam Kak Nur. Kalau kes rare ni ada dekat Kak Nur, orang Malaysia, walaupun penyakit ni memang biasanya ada dekat luar negara saja. Tapi nak kata Kak Nur Mak Saleh, tak adalah pula. Aku makan belacan kan. Memang tak ada pun ira-ira Mak Saleh, tak ada pun. Tak ada pun kan. Cakap pun macam ni. Mungkin genetik dululah. Jangan lupa pakai mask jangan lupa pakai mask. Tu je lah bu, nak cerita. Dah pergi rehat pun Nanti kalau apa yang baik semua daripada Tuhan, yang kurang daripada Mama Deka sendiri. Kalau korang nak dapatkan parangan ataupun rasa macam seronok lah borak dengan Nur Ayu Zahad, seronok lah borak dengan Main A Dekatim ni kan, boleh follow kami Deka dekat Facebook anda, ataupun Deka HQ dekat mana-mana platform seperti Twitter, YouTube pun aktif sangat. Tapi tak apa, Mak Deka, Kak Nur akan usahakan untuk bantu anda supaya anda boleh explore di mana-mana saja. Doakan supaya kita ada satu kedai yang lebih baik, ataupun platform yang satu lebih baik. Ya, apa berjadi, korang ada platform tu. So ingatlah, kalau Jumaat ni selawatnya banyak, baca surah Al-Kahfi. Kalau tak dapat baca, kalau kita tengah bercuti ni, korang dengarlah surah Al-Kahfi dekat YouTube. Aku tak dengar lagi, dengar keluar cerita tadi kan. Itulah. So, summary untuk hari ni adalah satu humble, di mana kosongkan cawan awak ketika awak bertemu dengan orang lain. Jadikan kita manusia yang beradab. Terima dulu, letakkan diri dalam satu kotak dan keluarkan fail-fail itu dia dalam memori lah. Keluarkan fail-fail itu dan gunakan ketika diperlukan. Okey, ingat, awak semua berharga, semua ada harga diri guys. Bila awak ada adab, awak tahu hormat orang, adab tu penting. Awak tinggi macam mana pun, awak akan sentiasa berpijak di bumi yang jatuh. Dan impianlah sebesar-besarnya, insya-Allah Allah akan makbulkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang sayang. Kena bijak, okey?
Bijak bukan bermakna pandai saja dalam pembelajaran, tapi bijak handle persekitaran. Cia. Sebab tu kan ada suka dengan korang. Bila nak cakap dengan korang kan, macam-macam ayat-ayat yang metafora, Casablanca, kakak untuk korang. Okay, so itu saja guys. Salam Jumaat. Sayang korang sangat-sangat. Terima kasih sebab follow Kak Noh. Terima kasih sebab follow Deka. Dan terima kasih sebab support Mind A Deka Team. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.